الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli dan kuasa muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan, kerahmatan, keampunan kepada kita semua dan dimasukkan kita ke dalam kalangan hamba-hambanya dan diredai kehidupan kita dalam dunia ini dan diberikan rahmatnya di akhirat nanti. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya juga kita dapat bersama-sama seperti biasa dalam majlis ataupun dalam rumah ibadah, walaupun tidak sepenuhnya 100% bagaimana biasa, tetapi setelah sekian lama kita ternanti-nanti, kita dapat juga akhirnya hadir ke rumah ibadat. Walaupun saya difahamkan selama ini masih lagi menghadkan jumlah, ya, tetapi kita di wilayah persekutuan, alhamdulillah, macam masjid saya UTM pun kita dah buka sampai keluar, setakat kapasiti masjid luar, atas, bawah kita buka dengan penjarakan, dengan SOP, ya, alhamdulillah. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat wabak COVID-19 ini sehingga macam biasa. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengingati satu peristiwa yang besar. Peristiwa kelahiran seorang tokoh yang besar, makhluk yang terbaik yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelahiran baginda ataupun sambutan memperingati kelahiran baginda saja pun sudah cukup menunjukkan keistimewaannya. Kerana tidak ada mana-mana manusia pun yang disambut hari lahirnya selepas kewafatan ataupun selepas kematian. Sambutan kelahiran Rasul tidak disambut pada hari lahir dia, melainkan oleh bidan dia saja. Sambutan hari lahir Rasul tidak disambut oleh ibu bapa dia waktu remaja dia, dan tidak disambut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pada masa hidupnya, tetapi disambut oleh umat dia selepas daripada lama kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya tidak lain melainkan kita sambut, bukan kita sambut kelahiran pribadi Muhammad bin Abdullah, tetapi sambutan kita ialah untuk memperingati kelahiran baginda bagi tujuan mencontohi ataupun mengkaji sirah nabawiyah. Bukan hanya sekadar cerita-cerita, tetapi tujuannya ialah untuk kita melihat setiap detik perjalanan baginda untuk kita lalui, untuk kita ikuti, untuk kita contohi. Kerana untuk kita menjadi Muslim yang sebenar,
tidak mungkin melainkan dengan cara kita memahami dan menghayati Al-Quran. Untuk kita memahami Al-Quran tidak mungkin melainkan dengan kita mengkaji dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memahami, mengetahui dan memahami hadis-hadis pun belum sepenuhnya kita boleh faham Islam ataupun memahami Al-Quran, kerana kadang-kala apa yang diucap, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantung kepada waqi', bergantung kepada realiti, bergantung kepada keadaan suasana. Sebab itu kadang-kala kita tengok ada hadis yang nampak dari segi zahirnya macam bercanggah antara satu sama lain, tetapi bukan bercanggah, tetapi kerana sebab-sebab yang kita sebut tadi, keadaan ataupun suasana dan fokus tujuan khusus kepada sesuatu perkara. Jadi sebab itu untuk memahami, kita kata memahami rumah Islam secara keseluruhannya, kita kena memahami Al-Quran, kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahami sunnah, sehingga kita kenal mengapa ia diucapkan ataupun mengapa ia dilakukan, yang disebut sebagai asbabul wurud, sebab mengapa hadis itu muncul. Baru kita boleh jelas dengan apa yang nak dinyatakan ataupun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memahami ataupun menghayati sirah, khususnya kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kenal peribadi Rasulullah sejak daripada sebelum kelahiran sehingga masa kelahiran, sehinggalah selepas kebangkitan dan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana perjalanan hidup baginda itu disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhu al-Quran. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah tafsiran kepada Al-Quran ataupun Al-Quran yang bergerak. Nak memahami, nak melihat Al-Quran, mesti melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu bahawa oleh kerana kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana yang diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami bangkitkan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bukan untuk kita orang Islam, rahmat bukan untuk manusia sahaja, malah rahmat lil alamin, untuk seluruh makhluk, seluruh alam ini mendapat rahmat dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak cerita-cerita sirah yang kita sering dengar, bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gambaran kepada umat ini dalam konteks hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu ayat surah At-Taubah ayat kedua terakhir, 128 ke ayat kedua terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, yakni dari kalangan manusia, bukan jin, bukan malaikat, dari kalangan manusia sendiri, supaya mudahnya kita memahami, melihat bagaimana perjalanan dia daripada awal, bagaimana dia bentuk, apakah ada mari datang rahib ke ataupun ahli falsafah ke, siapa ke yang mendidik dia dengan ilmu, supaya dengan ilmu itu dia boleh sampaikan kepada manusia, bawa dan mendakwa sebagai satu agama baru. Kita boleh lihat setiap inci perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada makhluk lain, tak ada manusia lain yang disebut sejarah hidupnya waktu ibu dia berkahwin, waktu ibu dia mengandung, waktu kelahiran, malam kelahiran, apa yang berlaku pada malam kelahiran. Tidak ada. Ada tokoh-tokoh yang hebat-hebat kalau zaman itu ataupun sebelum ataupun selepas, tarikh lahir pun tak ada. Tarikh lahir pun orang tak ingat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarikh lahir diperingati, waktu kelahiran pun
orang tahu bila kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke mana perjalanan Rasulullah, apa kerja Rasulullah sejak daripada kecil sampai kepada menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan ajaran ajaran terakhir ini ataupun agama yang terakhir ini, risalah yang terakhir ini secara terperinci kita dapat lihat. Dalam ayat tadi Allah menyebut bagaimana laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, azizun alaihi ma anittum, yang mana sifat dia sangat berat, dia rasa bebanan yang dia nak ambil, nak pikul dengan melihat kesusahan kamu. Dia yang lebih berat daripada kita yang menanggung kesusahan. Bila tengok kita susah, dia akan menanggung kesusahan itu. Sehingga kalau kita lihat bagaimana apabila ada orang yang datang meminta dan dia tak ada apa, dia minta supaya pergi rumah si Anu dan berhutang atas nama dia. Itu sifat pemurah yang digambarkan, sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dia kata pemurahnya Rasulullah pada bulan Ramadan. Sampai begitu. Kita kalau pemurah pun, kita ada duit, kita bagi duit. Kalau tak bawa duit, orang mari minta, kita pinjam dengan orang pun. Kerana apa? Kerana ada dalam akaun kita. Duit itu ada, ataupun bawah batal kat rumah pun ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada apa. Bila tak ada apa, tak ada orang mari juga minta atas nama aku, pergi dengan si anu atas nama aku, dia yang bayar kemudian. Itu sifat bagaimana sifat pemurahnya, yang kita kata sifat tak nak orang rasa terbeban tadi. Satu ketika apabila peristiwa Khandaq, menggali parit itu, gali parit di tengah-tengah gali parit itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, daripada Jabir dia sebut kisah itu, bagaimana ini hadis Al-Bukhari, disebut Jabir menyebut, dia kata setelah kami menggali parit sehingga dah gali itu, bila berjumpa dengan tempat yang keras, batu yang besar, kami akan mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, di sini batu besar sangat, kata tolong, kami tak mampu. Rasulullah akan datang ke situ dan Rasulullah sendiri yang akan pecah-pecahkan batu itu. Kalau kita hari ini pemimpin kita memang payahlah. Kalau dia pergi pun ambil paku pertama tu, paku pertama, pakai hammer, orang ambil gambar, lepas tu orang lain tolong sambung. Kalau dia terus juga paku, mungkin paku tu bengkok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat sendiri. Dan apabila dah 3 hari kami tak menyentuh makanan, kata Jabir, saya minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak balik ke rumah, nak tengok kalau ada makanan. Bila balik ke rumah, tanya isteri dia, dan ada seekor kambing, dia pun sembelih, dan ada dia kata balik, kemudian dia buat tepung dan dia adung jadi roti, buat roti, dah nak masak, dia datang pada Rasulullah, dia bisik dengan Rasulullah, ya Rasul, dia kata rumah saya ada seekor kambing, saya dah sembelih, dah masak, dan saya ada roti, dia ajaklah seorang dua lagi yang dekat dengan Rasulullah ni. Biasa mereka orang Arab, seekor kambing 4-5 orang je makan. Kita satu surau, separuh kambing je, satu surau pun boleh cukup. Tapi dia dah bisik dengan Rasulullah, dia kata jangan cerita kat orang lain lah, seorang dua ajaklah. Rasulullah naik atas parit itu, dia panggil semua, terah semua tentera. Ni rumah sahabat ni, rumah Jabir, dia kata ada kenduri, mari. Kawan ni berlari ke rumah, balik beritahu, dia kata Rasulullah dah panggil keras semua sekali ni, ada tak makanan lain lagi kita nak siapkan, ini dah susah kita nanti ni. Takut tak cukup. Isteri dia tanyakan, aku dah pesan panggil seorang dua saja, pasal apa panggil ramai? Dia kata aku dah beritahu dengan terang-terang, tapi Rasulullah sebut macam tu juga. Jawab isteri dia, kalau kamu dah beritahu dengan jelas, aku pasti Rasulullah tahu apa yang dia buat. Tengok, dia tak ambil, kita kata keistimewaan itu seorang-seorang dia, padahal dia seorang-seorang ataupun 2-3 orang, dia makan puas-puas. Tapi dia ingat semua sahabat-sahabat yang lain. Dia ingat semua biar sama rata, dan dia pergi. Bila dia pergi, dia kata jangan angkat, dia kata kawah ni jangan angkat. Dia cendok sendiri, dia bahagi-bahagikan. Dan kata Jabir, wallahi
selepas daripada habis semua makan dengan kenyang, sedikit pun sedikit pun makanan tadi tidak luar daripada kawah itu. Itu satu keistimewaan yang ada pada Rasulullah. Kita tahu mukjizat, kita jangan buat lagu tu. Kalau ada seorang dua ajak kita pergi rumah, kita kerah semua surau ni, habis naya kawan tu. Sampai bertahun orang ingat dia, ingat kenangan, panggil semua seluruh surau, padahal dia sedia 7 roti canai je. Memang dia panggil 2 orang je. Kita kerah tak boleh. Itu tak boleh kita. Itu hanya khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, rasa berat kepada penderitaan orang lain. Dia tak nak tengok orang lain sendiri, tapi dia sendiri yang buat. Dan harisun alaikum, sangat menghendaki kebaikan untuk kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat bersifat pengasih penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila itu sifatnya, maka kalau kita nak lihat sekarang ni, kita tanggungjawab kita. Dan Ustaz Dr. Ihsan WhatsApp saya minta supaya bincang mengenai apakah kita layak untuk mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam tu sifatnya, maka kita dapat bayangkan betapa beratnya, betapa perhatiannya, betapa sungguhnya dia nakkan kebaikan pada kita. Maka itulah yang dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia akan memberi syafaat, dia memberi kebaikan, sehingga disebut kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi mithqala zarratin minal iman thumma yamut dakhala al-jannah. Siapa yang ada sebesar zarah daripada iman dalam hati dia, dia mati, dia masuk syurga. Cuma tinggal lagi ulama-ulama dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah menyebut masuk syurga itu bergantung pada keadaan. Ada orang yang datang pada Allah dengan bawa dosa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghitung dengan mudah. Dia panggil, kamu buat ni, ya, kamu buat ni, ya, kamu buat ni, ya. Lalu disebut, kamu di dunia dulu kami lindungi daripada manusia, mana orang tak tahu kejahatan, dosa-dosa yang kamu buat, dan di akhirat kami lindungi kamu daripada api neraka. Ada orang yang dihitung dengan payah, tetapi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang dihitung dengan payah dan tidak diampunkan dosa-dosanya, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Disebut dalam satu hadis mafhumnya, dia kata dimasukkan ke dalam syurga ahli syurga, dimasukkan ke dalam neraka ahli neraka. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, tengoklah dalam neraka itu, kalau masih ada orang yang sebesar zarah dalam hatinya iman, maka keluarkanlah. Itu orang yang terakhir keluar daripada syurga dengan kasih sayang, dengan selain daripada rahmat Allah, dengan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kata bagaimana nak mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, tak ada jalan lain, tak ada ikhtiar lain melainkan mesti beriman dengan akidah yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mesti kita berakidah dengan akidah yang benar. Sebab orang yang terlepas akidah, kita lihat bagaimana di padang mahsyar nanti kita berhimpun, dan kemudiannya semua sekali berduyung-duyung ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada al-haud. Mari kepada kolam sangat istimewa, kolam Rasulullah. Kata Rasulullah, kolam dia adalah kolam yang terbesar berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Minum air al-haud, kita tak akan dahaga selama-lamanya. Masing-masing pakat mari berhimpun, dan masing-masing dapat ambil dah bekas pencedok. Tiba-tiba ada orang yang ditahan oleh malaikat. Dah ambil pencedok, malaikat tahan. Dengan sifat rahmat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih lagi aku tanya, dia umat aku, mengapa ditahan dia? Mengapa ditahan daripada meminum? Malaikat jawab, dia kata, engkau tidak tahu apa yang dilakukan selepas kewafatan engkau. Yakni dia telah berpaling, lari daripada Islam, sehingga dia disingkirkan daripada al-haud. Maknanya hanya orang-orang yang lari daripada Islam, hanya orang-orang yang rosak akidahnya,
hanya orang-orang yang tidak tetap imannya, maka inilah orang-orang yang terlepas daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata yang pertama kita beriman kepada Rasulullah untuk mendapat syafaat, bagaimana kita nak beriman dengan iman yang sempurna? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu, hadis riwayat Al-Bukhari, tidak beriman seorang kamu sehingga aku lebih dicintai daripada ibu bapanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Maknanya syarat untuk dikatakan kita beriman, kita mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikira beriman kamu sehingga kamu menjadikan aku lebih dicintai daripada ibu bapanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia secara keseluruhannya. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia menjawab, ya Rasulullah, saya mencintai kamu lebih daripada ibu bapa saya, lebih daripada anak-anak saya, lebih daripada manusia seluruhnya kecuali diri saya sendiri. Itu kejujuran. Kejujuran Sayyidina Umar. Payah orang nak cinta orang lain lebih daripada diri dia sendiri. Kita barangkali kalau anak kita saja, anak kita dalam keadaan bahaya, pada waktu itu kita sanggup menempuh bahaya untuk selamatkan anak. Tapi untuk orang lain memang payah. Dan Umar telah menyatakan apa yang ada dalam hati dia. Aku mencintai engkau lebih daripada ibu bapa aku, anak-anak aku, manusia seluruhnya kecuali aku sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak sempurna iman kamu sehingga aku lebih dicintai daripada ibu bapa, anak-anak, manusia seluruhnya, termasuk diri kamu sendiri. Umar Al-Khattab menjawab, kalau begitu aku mencintai kamu lebih daripada aku sendiri. Dan pernyataan ini bukan hanya perkataan. Para sahabat radhiyallahu anhum, dia tak bercakap saja. Dia tahu sifat bagaimana untuk mendapat, meraih iman yang sebenar itu, sehingga dia memberikan kecintaan yang sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bagaimana bukti para sahabat radhiyallahu anhum dalam keadaan iman dia dan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita lihat dalam peristiwa perang Uhud. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat perang Uhud ni sangat istimewanya. Rasulullah mesyuarat dulu nak pergi, nak berperang tu mesyuarat kat mana kita sekarang Quraisy nak serang. Kita nak bertahan dalam kota Mekah ataupun kat luar. Sahabat kata lebih baik di luar kerana di dalam ni akan melibatkan kanak-kanak, melibatkan isteri, melihat wanita, melibatkan orang tua. Jadi kita keluar tempat lain. Keluar tempat lain ke satu keputusan. Kita nak keluar ke Badar ataupun tempat lain. Sahabat kata kalau kita ke Badar, Quraisy telah tahu pun strategi kita. Jadi sudah tak elok. Lalu dipilih Uhud, dan kita tahulah keadaan medan Uhud itu. Bagaimana kedudukan medan Uhud itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pilih 50 pasukan, 50 orang pasukan pemanah atas bukit Uhud kecil itu, ataupun bukit Rahmah, ya. Dan sebelum itu disebut oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, dia mengatakan bahawa dalam perjalanan Abdullah bin Ubay telah pun berjaya memperdaya beberapa orang untuk berpatah balik. Dia kata lebih kurang 300 orang berpatah balik. Sebabnya dia kata, kita wallahi, dia kata aku tak nak ikut berperang di luar, di medan Uhud. Kalau orang Quraisy mari serang Mekah, mari serang Madinah, anak isteri kita, orang-orang tua semuanya terkorban, kita duduk tempat lain. Wallahi, dia kata aku tak nak buat kerja lagu ni, aku nak balik. Dan dia berjaya memperdaya lebih kurang 300 orang dikatakan. Sekarang tinggal berapa orang daripada 1000? Dah tak sampai. Daripada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih pula 50 orang di Bukit Uhud duduk pasukan pemanah, jangan turun sehingga beri arahan sama ada menang ataupun kalah.
Tapi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang duduk atas bukit inilah yang kita sebut sebagai safwatul mukhtarah, barisan pilihan itulah yang terpilih, itulah yang dituju, yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam surah Al-Imran macam mana keadaan mereka, banyak lebar kita boleh lihat dalam surah Al-Imran. Keadaan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya. Dan dia kata, kamu bila nampak saja apa yang kamu nak, iaitu habuan dunia, maka kamu abaikan perintah Allah dan abaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan. Dengan idea kalau kita tak turun ke bawah, orang lain dah pungut harta rampasan perang, mereka berperang, mereka pulang dengan harta rampasan, kita pulang dengan tangan kosong, dia kata. Ini tak jadi, kita kena turun. Sehingga berlaku keadaan di mana huru-hara Khalid Al-Walid dan Amr bin As mari serang, dua-dua tu pimpin ketumbukan pasukan berkuda, mari serang ikut belakang, sehingga ramai sahabat yang terkorban, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri disebut patah gigi. Patah gigi. Rasulullah dalam keadaan persediaan yang sangat rapi peperangan ini. Ada riwayat menyebut dia pakai 3 lapis baju rantai. Dr. Akram dia Al-Umuri dalam kajian dia menyelidik yang sahih dan yang tak sahih dalam sirah Nabi, dia kata sangat pelik Rasulullah pakai baju macam tu kalau berperang, takkan nak pakai berat, ya, sampai 3 lapis baju rantai. Tapi oleh kerana riwayatnya sangat banyak, maka kita tak ada ruang untuk menolaknya, dia kata. Tetapi disebut tidak ada ruang yang tak putus. Sehingga Rasulullah berundur sampai di celah bukit, di celah batu dah tak boleh berundur lagi, panah menghujani dia. Yang ni kita lihat kecintaan tadi. Nak tengok kecintaan para sahabat. Abu Janah tampil menadah belakang dia waktu panah menghujani kawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan benteng supaya tak kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanya tentang ini oleh sahabat, bagaimana selepas perang berlaku, macam mana Dujana. Sebab dia tak bukan mati berperang, mati tadah dada ataupun tadah belakang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dia mati kerana Allah dan Rasul. Yakni mati syahid. Berbeza dengan kisah Qazman, di mana dalam satu peperangan dia disebut bagaimana hebatnya dia berperang ni, banyak musuh yang dibunuh, ya. Tiba-tiba waktu dia sahabat duk cakap pasal kehebatan Qazman ni, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kalau nak tengok ahli neraka, tengoklah pada dia. Sahabat terkejut. Macam mana boleh jadi macam tu? Dia ni berperang dengan hebat dalam setiap peperangan, dan kali ini pun macam tu juga. Sehingga mereka memilih 2-3 orang untuk intip daripada belakang. Takut dia ni paling tadah ke apa, ya. Intip daripada belakang, tengok dia kena panah. Bila kena panah, dah berperang, tengah berperang dia kena panah, dia tak tahan sangat dengan kesakitan, diriwayatkan dia letak dia punya hujung pedang dia dekat dada dan dia rebahkan pada badan, dia mati dalam keadaan bunuh diri. Bila keadaan itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat tampil beritahu, dia kata memang patut, sebab saya dengar ucapan dia kata sebelum ni pun dia berperang bukan kerana Allah, bukan kerana Rasulullah, tetapi dia berperang kerana dia punya keluarga, dia punya keturunan memang orang gagah-gagah, orang berani belaka. Kalau dia tak berperang, nanti hina ataupun mengaibkan keturunan dia. Jadi tak ada nilai perjuangan dia kerana bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya nak sebut tadi contoh bagaimana si Abu Dujanah itu sampai peringkat macam itu. Ini kalangan sahabat. Bagaimana pula kalangan ulama-ulama yang lain yang kemudian dia boleh buat macam tu sebab dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang kemudian, dan kita hari ini dah tak ada peluang. Tak ada peluang, kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak meletakkan kecintaan sampai berkorban macam tadi. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama, para tabi'in, tabi'in berusaha untuk mengikut setiap inci apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk meraih kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan kadang-kadang sahabat berebut duduk di sebelah, kalau semayang berebut sebelah kanan. Pasal apa nak ambil keistimewaan bila duduk sebelah kanan tu kan, kita bila bil imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah.
Pusing ke sini, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni a'udzubika min sakhatik wan nar. Minta jauh daripada neraka. Yang ni minta syurga. Dia berebut yang nak dengar Rasulullah minta syurga. Sampai begitu. Padahal ni minta jauh daripada neraka, tak ada masalah juga kita kata. Tapi dia tetap nak cari hak mana yang ada kelebihan, walaupun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka makan labu, sahabat sampai suka makan labu kerana nak ikut Rasulullah. Pernah Rasulullah dia pakai baju, dia terlondeh nampak dia punya ini, nampak dia punya bahu ni, nampak dia punya leher dan bahu ni. Sahabat sampai akhir pun dia ikut cara itu. Inilah kita kata bagaimana sahabat yang melihat peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berusaha untuk mencontohi baginda. Yang kecil-kecil macam tu, apatah lagi yang besar-besar. Para ulama, para salafus soleh pun demikian berusaha untuk meraih cinta Nabi ini. Sampai satu kisah, kita ambil contoh umpamanya Hatim Al-Asam. Bagaimana Hatim Al-Asam ni menjadi rujukan, banyak sangat rujukan kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama Khurasan. Nama dia Abdul Rahman Hatim bin Alwan. Ada yang menyebut Hatim bin Sufyan, ya. Disebut sebagai Hatim Al-Asam, Hatim yang peka. Padahal dia tak peka. Tengok dia ambil contoh Rasulullah diriwayatkan satu ketika seorang perempuan Yahudi mari bagi limau kat dia. Bila bagi limau, Rasulullah biasanya kalau bagi makanan, dia tak dulukan dia dulukan walai. Bayangkan satu ketika Rasulullah lepas sembahyang subuh, bagi salam, dia terus bangun dan dia masuk rumah dia. Sahabat terpinga-pinga, pasal apa Rasulullah ni tiba-tiba lepas salam, tak lepas bagi salam, tak tegur orang, tak tanya khabar, tak tasirah dan sebagainya. Dia pergi. Sekejap lagi dia tengok Rasulullah keluar balik, bawa sekarung buah-buahan. Sahabat ni terus tanya, ya Rasulullah, pasal apa tergesa-gesa tadi? Keluar dan kemudian masuk balik, mari balik. Dia kata, tadi dalam sembahyang aku teringat bahawa semalam ada orang bagi buah-buah ni untuk diagih-agihkan kepada kamu. Aku takut terlupa, aku teringat dalam sembahyang tadi dan aku takut terlupa, habis aku pergi ambil terus. Sehingga kisah ini dijadikan panduan oleh ulama, mengatakan bahawa teringat sesuatu dalam waktu solat tidaklah sampai merosakkan khusyuk solat. Kalau teringat tu taklah kita duk bayang, orang ni aku nak bagi sekilo, orang ni aku nak bagi 2 kilo, orang ni malah sikit mari surau ni bagi 1/2 kilo sudah. Jangan duk bayang gitulah. Jadi ingat habis, kemudian fokus balik. Tak apa, dia kata tak ada masalah. Jadi Rasulullah tadi cerita limau tadi, hak yang ni selesai bagi. Bila buah limau dia tak buat macam tu. Orang mari bawa kat dia terus makan, dia tak bagi kat orang. Dia makan, dia senyum, dia makan, lepas tu senyum, makan, dia senyum. Habis buah limau, sahabat-sahabat ni bayangkan tengok Rasulullah makan buah limau. Kita tak payah tengok pun, sebut makan buah limau pun dah terasa, terliur. Tapi Rasulullah duk makan, sahabat dia tengok dan tak bagi. Habis buah limau, perempuan tadi pun pergi. Sahabat tak puas hati terus tanya, ya Rasulullah, pelik hari ni. Biasa Rasulullah akan ajak kami makan sama, sekarang Rasulullah tak offer pun kat kami. Jawab Rasulullah, buah limau tadi dia kata sangat masam. Kalau aku ajak kamu makan, aku bimbang kamu tak boleh tahan nenek muka kamu, yang membuatkan wanita tadi berkecil hati. Jadi aku tak bagi kat kamu. Tengok dia jaga hati orang yang bagi, sampai begitu. Hatim Al-Asam yang kita sebut tadi, Hatim yang tak pekak digelarkan dengan pekak itu, kisahnya disebut oleh ulama bagaimana keadaan satu ketika dia seorang perempuan mari kat dia dan nak bertanya masalah agama. Mari belum sampai soalan tiba-tiba terkentut. Bila terkentut, perempuan pula terkentut, ada rasa mestilah aibnya, malunya terasa lebih besar, nak terkentut itu. Jadi bila terkentut, sehingga dia hanya tak apa, dia nak tanya juga, dia tanya Hatim, kata, cuba kuat sikit suara kamu. Dia kuatkan lagi suara.
Boleh tak kamu kuatkan suara kamu? Saya tak dengar suara kamu. Kamu nak tanya, biarlah kuat. Dia pun tanya dengan suara kuat. Baru saya jelas. Dia pun jawab. Perempuan tadi kata, lega dalam hati dia, rupanya aku ketuk tadi dia tak dengar. Itu sehingga itulah disebut sebagai al-asam, hatim yang peka. InsyaAllah kita sambung sikit lagi lepas azan nanti. أشهد أن محمدا رسول الله حي على Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Secara ringkasnya kita dapat simpulkan daripada cerita-cerita tadi bahawa yang pertama, untuk meraih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan untuk mendapat ataupun untuk menzahirkan kecintaan kita itu, yang pertamanya wajib kita mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mengikuti sunnah yang wajib, kita tambah dengan sunnah yang sunat, yang sentiasa ataupun
berusaha sentiasa membiasakan diri kita dengan sunnah-sunnah yang sunat juga, selain daripada yang wajib tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Yani ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah aku, pasti kamu akan dicintai oleh Allah dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah baginda, daripada yang wajib sampai kepada yang kita berusaha yang sunat-sunat, sehingga yang sekecil-kecil kita kata tadi, tanda kecintaan kita. Yang kedua ialah cara kita memperbanyakkan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mendapat syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat pada aku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dan hadis yang kedua, Imam Tabrani juga meriwayatkan bagaimana selawat yang dianjurkan. Dia kata, "Man shalla alayya hina yusbih pada waktu petang pun 10 selawat, maka dia layak untuk mendapat syafaatku pada hari kiamat." Hadis ini dinilai sebagai dhaif oleh sebahagian ulama, tetapi kita boleh beramal untuk berselawat kerana banyak hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan untuk kita berselawat. Malah bukan hadis saja, ayat Quran pun memerintahkan kita untuk berselawat. Selalu dipesankan hari Jumaat, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah dan malaikat pun berselawat ke atas Nabi, ya. Apatah lagi kita. Oleh sebab itu dia kata, "Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan mengucap salamlah kamu ke atasnya. Man shalla 'alayya marra sallallahu 'alaihi asyara." Siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan memberikan rahmat, keampunan dengan 10 kali selawat. Jadi memperbanyakkan selawat, lebih-lebih lagi dianjurkan pada hari Jumaat kita memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita-cerita kisah ulama-ulama, tetapi kita tak sempat nak sebut dengan masa kita yang terbatas, yang terhad dengan keadaan kita sekarang ni. Kita tak boleh kuliah ataupun ceramah macam biasa-biasa, ya, sebab masa dengan SOP dan sebagainya. Boleh tengok kisah Sufyan As-Sauri, bagaimana kisah kelebihan selawat ini, ya. Dan yang ketiga ialah dengan cara kita untuk mendapat syafaat, disebut dengan cara kita sentiasa berwudu. Kalau boleh kita usahakan kita wudu hari-hari subuh nak pergi kerja tu, kita kekal dengan wudu sampai di ofis kita boleh semayang sunat duha. Kemudian kalau batal, kalau boleh usahakan untuk sentiasa berwudu, kerana disebut dalam satu hadis bagaimana hadis ni riwayat Muslim, ya, panjang hadis ni, saya sebut secara umum saja. Di hari akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama dibenarkan sujud dan bangkit daripada sujud ialah baginda. Kemudian dia melihat di hadapan dan di belakangnya umat dia. Begitu demikian juga di kanan dan di kiri, dia kata begitu ramai. Rasulullah sangat berbangga kerana umat dia, pengikut dia paling ramai berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Ada yang 3 orang, satu nabi, ada tiga nabi, 1 orang pun ada dalam surah Yasin itu, ya. 3 orang nabi, 1 orang saja yang pengikut dia. Maka Rasulullah berbangga dengan jumlah yang ramai. Riwayat ini riwayat Abu Darda. Sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana engkau boleh kenal pengikut-pengikut ataupun umatmu? Sekarang hak jumpa ni boleh, hak yang kemudian bagaimana kamu kenal?"
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku kenal mereka kerana wajahnya bercahaya kerana wuduknya. Mana kerana wuduk. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim juga dia kata dia suruh kita berwuduk, dia kata sehingga di hari akhirat dia kata umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar, tangan dan kakinya berkilauan dari bekas-bekas wuduknya. Mana biasakan wuduk supaya kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah kita berusaha mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kalau dulu kita lihat bagaimana Abu Dujanah, bagaimana kisah-kisah yang lain, kita tak boleh buat macam tu. Hari ini sekurang-kurangnya apabila ada sahaja suara-suara ataupun kritikan ataupun apa sahaja cemohan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tunjukkan solidariti kita, bagaimana kita memartabatkan, mempertahankan pribadi Rasulullah, nama Rasulullah dan nama Islam sebagai tanda kecintaan kita, kasih sayang kita. Yang kita lihat hari ini semakin hari semakin banyak orang yang berusaha untuk memperkecilkan, mempermainkan, menghina dan sebagainya. Sampai satu ketika bukan di kalangan orang bukan Islam saja, di kalangan orang Islam pun, di kalangan orang Islam pernah satu ketika dalam satu majlis, yang ni pun ramai orang tahu ni, heboh juga kisah ni. Dalam satu majlis bila orang tanya seorang perempuan janda, ditanya, dia kata sekarang awak bercinta dengan orang muda, jadi macam mana? Dia kata tak ada perasaan, tak rasa apa-apa. Dia kata apa kisah saya bercinta dengan orang muda? Apa masalah? Rasulullah pun bukan tak tahu, dia berkahwin dengan orang perempuan yang tua bangka. Dia kata tua bangka ayat dia. Khadijah binti Khuwailid dan orang lain pakat gelak semua. Menghina, membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil hati, boleh menghilangkan, bukan setakat menghilangkan kasih sayang cinta Rasulullah, malah boleh menghilangkan akidah, mempermainkan ataupun menyentuh nama baik Rasulullah, menyentuh nama baik Ahlul Bait dan sebagainya. Boleh hilang akidah. Jadi sangat kita perlu berhati-hati dengan perkara-perkara itu. Jadi akhir sekali, apakah kita ini layak untuk mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Secara khusus kita kata kita kekalkan iman kita, kita ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berselawat dan mengikut anjuran-anjuran para ulama tadi, insya-Allah kita akan dapat syafaat. Walau bagaimanapun, kata Sayyidina Ali dalam satu pesanan waktu dia jadi khalifah, dia pesan kepada para sahabat beberapa perkara. Yang pertama, bila ditanya sahabat, dia kata, tahukah kamu siapa dia faqih? Siapakah dia orang yang faham agama? Faqih ialah orang yang faham agama. Siapa dia orang yang faham agama? Nak tahu tak? Lalu sahabat-sahabat ni dia kata nak, siapa dia? Lalu disebut yang pertama, dia kata orang yang tidak memutuskan harapan daripada rahmat Allah. Makna tak putuskan harapan orang daripada rahmat Allah. Faqih ciri dia tidak memutuskan harapan daripada rahmat Allah. Ni boleh tengok dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis panjang lebar tentang taubat. Tentang taubat, di mana orang yang bunuh 99 orang mari dekat rahib, mari dekat orang alim pada waktu itu, tanya masalah itu. Panjang hadis tu, boleh tengok dalam Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Satu, jadi jangan putuskan harapan orang. Dia jahat, dia apa pun, kita pujuk dia supaya dia balik. Sebab berapa banyak orang yang di saat-saat akhir ataupun hanya melafazkan satu kalimah saja pun, tetapi dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku kepada ahli sihir Fir'aun? Dia hanya mengatakan Rabbana amanna bi rabbil alamin. Dia tak semayang, tak sebut semayang, tak sebut puasa, tak sebut apa lagi. Selepas ular dia dimakan semuanya oleh ular daripada tongkat Nabi Musa alaihi salam, dia kata amanna bi rabbil alamin. Disebut kisah dia sebagai penghulu selepas dia dihukum bunuh, menjadi penghulu para syuhada. Mana hanya dengan itu saja. Bagaimana kisah Ashabul Ukhdud? Tak sebut pun Rabbul Alamin, itu hanya disebut yang dia faham pada waktu itu, amanna bi rabbil ghulam, sebagaimana disebut dalam hadis, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Tak tahu lagi pun, tetapi dia diabadikan dalam Al-Quran, dalam Ashabul Ukhdud.
dalam dalam kisah Ashabul Ukhdud. Bagaimana pula kita lihat kisah Bal'am bin Ba'urah yang disebut sebagai bertaraf wali, malah ada ulama yang mengatakan dia sampai darjat kenabian. Hebat dia ni. Tetapi dibantah oleh Imam Al-Mawardi. Tak mungkin dia kata dia sampai ke darjat kenabian. Kerana apa? Kerana Allah pasti tahu siapa yang akan yang akan menyeleweng kemudiannya ataupun akan berpaling tadah, takkan dilantik sebagai nabi. Dia hanya sebagai seorang soleh yang dah sampai darjat, sampai peringkat wali. Dia minta apa sahaja pun Allah perkenankan. Tetapi bagaimana dia berusaha memesongkan perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Sampai begitu lama Nabi Musa alaihissalam tersesat. Dan Nabi Musa mendoakan dia balik sehingga disebut bagaimana lidah dia terjelir sampai ke pusat katanya. Itu keadaan kita. Bagaimana? Maksudnya dah sangat hebat, tapi akhirnya dia jadi macam tu. Jadi oleh sebab itu dia kata, yang kedua kata Sayyidina Ali, tidak orang yang pertama dia kata tidak memutuskan orang daripada rahmat Allah, dan yang kedua tidak mengamankan seseorang pun daripada maksiatnya. Mana awak nak buatlah, tak apa. Pocik dulu pun waktu muda-muda dulu tiap-tiap bulan pergi ke Anyai. Sekarang tak ada masalah, pocik tengok jadi pengurusi surau. Contoh umpamanya. Jadi budak-budak muda terasa tak ada masalah, tidak mengamankan orang dan tidak mempromosikan maksiat, kata Sayyidina Ali. Kita tidak menganjurkan maksiat, kita tidak mempromosikan maksiat. Dan yang ketiga, tidak berani mengatakan ahli ibadat itu pasti ke syurga. Termasuk kita sendiri. Kita masuk syurga bukan amalan kita, bukan dengan amalan. Kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam hadis Imam Muslim, Imam Bukhari, ditanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut masuk syurga dengan rahmat, ditanya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, aku juga. Mana hanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan amalan kita. Jadi sebab itu kita minta supaya Allah sentiasa memberikan rahmat kepada kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Tak ada yang paling tinggi nilai dalam kehidupan kita ini berbanding dunia dan isi-isinya, melainkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sampai malam 1000 bulan pun bila berjumpa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, apa yang nak minta? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta keampunan, bukan minta lain. Sebab keampunan itu sangat mahal nilainya. Jadi dikata tidak mengatakan ahli ibadat itu, tidak memastikan ahli ibadat itu ahli syurga, dan tidak juga mengatakan secara pasti ahli maksiat itu neraka. Tempatmu tak ada lain dah, memang neraka. Kerana kita sebut tadi, boleh berlaku perubahan, boleh berlaku keadaan, kita hanya mampu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu ya Allah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai baginda dan dicintai oleh baginda, yang akhirnya kita mendapat syafaat baginda pada hari kiamat. Dengan syafaat itu mempermudahkan hisab, dan dengan mempermudahkan hisab dan kita mendapat keistimewaan kelebihan dengan al-haud dan meniti dalam atas sirat dengan baik, dan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.